Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Saya ingin menceritakan tentang pengenalan obesiti. Dewasa ini, pelbagai masalah kesihatan telah wujud sejajar dengan kemajuan telah dikecapi. Salah satu masalah kesihatan yang sering kali dipandang oleh masyarakat masa kini adalah masalah kegemukan ataupun juga dikenali dengan obesiti. Obesiti bukanlah perkara biasa yang dapat diterjemahkan sebagai secara fizikal seseorang. Walau bagaimanapun, ianya telah menjadi satu masalah yang amat sinonim sebagai punca kepada penyakit tidak berjangkit yang lain. Ia merupakan satu masalah kesihatan awam yang serius kerana boleh melibatkan komplikasi penyakit lain yang dikategorikan sebagai penyakit moden. Paling membimbangkan pada masa ini, obesiti telah menular dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Walaupun ia bukanlah penyakit yang berjangkit, tetapi pada pemakanan dan gaya hidup seseorang boleh menyebabkan permasalahan terus merebak dalam sesebuah komuniti. Jika sedari kecil lagi telah mengalami masalah obesiti, tidak terkawal dan tidak mengambil usaha pencegahan, maka tidak mustahil Malaysia akan melahirkan lebih ramai lagi generasi yang gemuk dan gempal, iaitu 3G pada masa akan datang. Fenomena 3G ini sudah pun berlaku, tetapi ia mungkin akan berteruskan sekiranya tiada langkah pencegahan yang mampu dirintiskan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan. Itu saja perkongsian saya hari ini. Terima kasih Atikah. Kini saya ingin menceritakan tentang punca masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Antara faktor yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada masalah obesiti ini termasuklah gaya hidup, pemilihan makanan, genetik dan juga kekurangan kesedaran tentang obesiti di kalangan kanak-kanak oleh penjaganya. Selalunya, kedua ibu bapa dan penjaga bekerja dengan sepenuh masa, di mana terdapat kekangan masa dalam pemilihan penyediaan makanan sihat kepada kanak-kanak. Pelbagai rangkaian makanan segera yang banyak dan menawarkan makanan yang mudah dicapai di mana mengandungi kolesterol yang tinggi tetapi bernutrisi rendah, menyebabkan mereka yang obes terjebak ke dalam perangkap pemakanan yang sihat ini dengan lebih mudah. Genetik juga memainkan peranan dalam menentukan jika kanak-kanak akan mengalami berat badan berlebihan ataupun obes. Satu kajian menunjukkan jika kedua ibu bapa obes, terdapat 70 peluang untuk anak-anak mereka juga menjadi obes. Jika hanya ibu adalah obes, kebarangkalian adalah 50%.
Jika kedua ibu bapa mempunyai berat badan yang normal, masih terdapat sebanyak 10% untuk kanak-kanak menjadi obesiti. Sebelum kita menyalahkan gen, adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa ia bukan hanya disebabkan oleh DNA sahaja, tetapi juga pemerhatian dan kelakuan dipelajari oleh kaum sekeluarga. Selain itu, lingkungan atau persekitaran individu itu sendiri juga merupakan salah satu punca obesiti dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana sesetengah ibu bapa menganggap bahawa obesiti bukanlah satu masalah yang besar kepada anak-anak, terutama ketika mereka masih kecil. Bagi mereka, kanak-kanak yang berbadan montel atau berisi telah disukai ramai. Kanak-kanak ini akan kelihatan lebih menarik dan comel. Dengan ini, sesiapa yang melihatnya pasti berasa bangga jika mempunyai kanak-kanak dan anak-anak yang masih kecil dan berbadan montel. Malah, sesetengah ibu bapa atau masyarakat berpendapat bahawa obesiti dianggap sebagai satu simbol kebahagiaan dan keindahan atau kemakmuran, terutama kepada bayi atau kanak-kanak yang masih kecil. Namun, mereka terlupa bahawa jika kanak-kanak ini dibiarkan tanpa memberikan perhatian kepada pertambahan berat badannya, akan menyebabkan mereka mengalami obesiti apabila mereka semakin dewasa atau remaja kelak. Senario ini akan mendatangkan masalah kepada ibu bapa atau remaja itu sendiri untuk mengurangkan berat badan kerana sudah terlambat. Bak kata peribahasa, nasi sudah menjadi bubur. Menurut kajian yang dijalankan oleh doktor pakar pemakanan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, sebanyak 40% remaja yang menghadapi obesiti sejak kanak-kanak. Di samping itu, sikap malas melakukan aktiviti fizikal dalam kalangan kanak-kanak. Pada era globalisasi ini, golongan kanak-kanak dan golongan ibu bapa sering sibuk dalam pekerjaan dan ketekunan untuk mencari rezeki bagi menyara kehidupan keluarga masing-masing. Sudah terang lagi bersuluh golongan ibu bapa memang sibuk dalam pekerjaan mereka setiap hari. Persoalannya, apakah alasan kanak-kanak tidak mempunyai masa untuk melakukan aktiviti fizikal? Kanak-kanak kini bukanlah sibuk tetapi malas untuk melakukan aktiviti fizikal. Mereka kurang melibatkan diri dalam aktiviti yang memerlukan pergerakan anggota badan. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja kini terlalu taksub dengan kemudahan teknologi seperti telefon pintar, komputer dan televisyen. Contohnya, terdapat sesetengah kanak-kanak yang tidak boleh berenggan dengan telefon pintar. Mereka telah ketagih dengan penggunaan telefon bimbit serta media sosial. Golongan kanak-kanak juga lebih suka bermain permainan komputer atau menonton televisyen daripada melakukan aktiviti sukan. Mereka yang bermain permainan komputer dan menonton televisyen dalam tempoh masa yang panjang hanya akan bergerak mata ataupun jari mereka. Badan mereka langsung tidak bergerak dan masalah obesiti akan mudah dihidap oleh mereka. Pendek kata, golongan kanak-kanak yang tidak melakukan aktiviti fizikal ataupun bersenam mudah untuk menghidap obesiti. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kita ke video yang seterusnya daripada ahli-ahli kita. Terima kasih saudari. Seperti yang kita sedia maklum, kadar obesiti di Malaysia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara yang melibatkan rakyat Malaysia tanpa mengira umur, bangsa, warna kulit dan sebagainya. Kanak-kanak juga tidak terkecuali dalam hal ini. Gaya hidup yang sihat dan pemakanan yang tidak seimbang merupakan antara faktor meningkatnya kadar obesiti di Malaysia. Tanpa kita sedari, obesiti ini mungkin telah berlaku seawal usia yang sangat muda, iaitu kanak-kanak. Oleh itu, untuk membendung meningkatnya kadar obesiti di Malaysia, ibu bapa perlulah memainkan peranannya untuk memastikan anak-anak mereka tidak melibatkan diri dalam obesiti. Terdapat beberapa inisiatif yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk mengelakkan anak-anak tergolong dalam golongan obesiti. Yang pertama, menyediakan makanan yang seimbang dan mengikut piramid makanan. Menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan anak-anak
mengambil makanan yang sihat dan mengurangkan makanan yang mempunyai kesan buruk. Contohnya makanan ringan, makanan segera, air bikarbonat dan makanan yang manis. Jangan diambil makanan yang sebegini terlalu kerap kerana akan mengundang penyakit yang tidak diingini. Contohnya sakit jantung dan buah pinggang. Dengan mengamalkan pemakanan yang sihat ini, kanak-kanak dapat khasiat daripada pemakanan yang diambil. Contohnya khasiat daripada buah-buahan dan pemakanan seperti mineral protein yang diambilnya tadi. Seterusnya, mengamalkan gaya hidup sihat. Contohnya, sentiasa melakukan aktiviti riadah. Aktiviti riadah dalam konteks ini ialah aktiviti yang dilakukan dan dapat menghasilkan peluh. Contohnya, berjoging, berbasikal, bermain badminton dan sebagainya. Ibu bapa perlulah bersikap tegas terhadap anak-anak untuk menjalankan amalan gaya hidup sihat. Ini kerana kanak-kanak akan mengamalkan gaya hidup yang sihat apabila dia menjadi lebih besar. Bak kata pepatah, melentur peluh biarlah dari rebungnya. Selain mendapat peluh, anda juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim kerana telah meluangkan masa bersama untuk melakukan aktiviti yang sihat dan memberikan kesan yang baik kepada tubuh badan. Seterusnya, ibu bapa perlulah membawa anak-anak untuk melakukan medical check-up sekurang-kurangnya 3 kali 6 bulan. Iaitu, ini bertujuan untuk memastikan anak-anak berada dalam keadaan yang sihat dan tidak mengalami apa-apa penyakit yang tidak diingini. Tambahan lagi, ibu bapa perlulah memastikan anak-anak mengambil makan dan sarapan pada waktu yang tetap dan betul dan tidak melewatkan sarapan dan waktu makan. Ini kerana melambatkan waktu makan dan melewatkan sarapan akan menyebabkan perut berasa lebih lapar dari kebiasaannya. Jadi, mereka lebih cenderung untuk mengambil makanan dengan porsi yang lebih banyak berbanding biasa. Ini akan menyebabkan badan akan menjadi lebih besar dan akan mengambil makanan yang lebih banyak. Jika berlaku dengan kerap, dapat saya simpulkan peranan ibu bapa dalam hal ini sangat penting untuk memastikan anak-anak mereka tidak berada dalam golongan obesiti di Malaysia dan mampu mengurangkan kadar obesiti di Malaysia. Untuk mengatasi masalah obesiti, terdapat beberapa cara, antaranya ialah: pertama, mengambil pemakanan yang betul dan sihat. Kita perlu mengelakkan pemakanan yang berlemak dan bergas. Sumber makanan yang bergula tinggi seperti minuman dalam tin, kek, gula-gula serta ais krim perlu dielakkan. Jika sukakan makanan yang manis, cubalah kurangkan pengambilan makanan dan minuman yang manis sedikit demi sedikit. Selain itu, makanan yang diproses juga perlu dielakkan. Makanan yang diproses seperti fast food, mi segera, makanan dalam tin mempunyai bahan-bahan pengawet dan perisa tambahan. Oleh itu, pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari sangat penting. Selain rendah kalori, buah-buahan dan sayur-sayuran juga mengandungi kandungan nutrien dan serat yang sangat tinggi. Ini secara tidak langsung menjadikan anda cepat merasa kenyang dengan pengambilan nilai kalori yang kurang, seterusnya boleh membantu mencegah kenaikan berat badan. Selain itu juga, memasak makanan di rumah juga baik untuk kita kerana setiap makanan yang dibeli mestilah segar. Cara yang kedua pula ialah senaman ringkas tapi konsisten. Selain mengawal diet pemakanan, aktiviti fizikal juga salah satu cara mengatasi obesiti yang wajib anda lakukan. Senaman terbaik untuk mengekalkan berat badan yang sihat adalah dengan melakukan aktiviti berjalan pantas. Cukuplah dengan melakukan senaman ringkas seperti berjalan-jalan di kawasan sekeliling selama 30 minit sehari.
Kesimpulannya di sini, masalah obesiti hendaklah diatasi untuk mengelakkan perkara buruk yang timbul sebagai akibatnya. Obesiti yang berpunca daripada pemakanan tidak sihat dan kurang bersenam dapat dielakkan jika kita mengubah cara pengambilan makanan, cara memasak dan lebih kerap bersenam. Membuang lemak dalam badan bukan perkara mudah untuk dilakukan oleh seseorang. Usaha ini memerlukan kesabaran dan kesungguhan seseorang. Pengurusan masa kurang memberikan kesan kepada berlakunya masalah berat badan. Namun begitu, jika ia tidak diberikan penekanan, pastinya ia akan menjadi masalah yang tidak disedari sebagai punca kepada penyumbangnya masalah berat badan dan kesihatan seseorang. Budaya makan makanan segera yang sebahagian besarnya datang dari negara luar hakikatnya tidak sesuai dengan budaya kita. Ini kerana makanan segera lazimnya berkalori tinggi yang mungkin menjadi keperluan penduduk negara sejuk. Tetapi bukan di Malaysia. Ibu bapa harus memainkan peranan pendidik anak-anak agar tidak bergantung kepada makanan segera. Nikmati makanan yang dimasak sendiri di rumah kerana kita dapat mengawal kandungan kalori, lemak dan sebagainya di dalam makanan. Satu lagi punca obesiti tanpa disedari ialah budaya atau tabiat suka makan pada waktu malam. Restoran dan gerai-gerai yang berselerak di Kuala Lumpur yang dibuka 24 jam membuatkan ramai yang menghabiskan waktu santai mereka makan dan minum sehingga lewat malam. Memetik kata mantan Menteri Luar Tan Sri Sheikh Hamid Albar yang pernah penulis temui tidak lama dulu, banyak negara yang telah dikunjunginya dan puas mengelilingi dunia. Tiada negara yang restoran atau gerai makan yang dibuka 24 jam kecuali di Malaysia. Penduduk negara ini memang bertuah kerana boleh makan 24 jam atau lebih tepat jika dikatakan Malaysia sebagai syurga makanan. Keistimewaan yang menarik ramai pelancong ke negara ini kerana mereka boleh makan sehingga lewat malam. Lebih bertuah mereka yang sememangnya tidak boleh tidur malam lantas menghabiskan masa dengan makan-makan restoran mamak 24 jam atau gerai yang menjual bermacam-macam jenis makanan yang enak. Tetapi yang buruknya, kadar metabolisme kita rendah pada waktu malam ini membuatkan lemak lebih mudah dan banyak berkumpul. Kebanyakan restoran 24 jam menjual makanan yang tinggi kandungan lemak, kalori dan kolesterol. Ramai yang memandang remeh dan tidak takut pada obesiti kerana pada mereka obesiti tidak membunuh. Tetapi H1N1 membunuh dan mereka amat takut kepada penyakit-penyakit seperti ini. Bagaimanapun katanya, jika seseorang itu telah obesiti, ia akan selama-lamanya begitu. Banyak kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat dan Eropah mengenai obesiti, namun tidak banyak yang boleh dilakukan untuk menanganinya. Itu saja perkongsian saya hari ini. Saya Nur Atika dengan mengucapkan sekian terima kasih. Nama saya Nur Izzati Izwani binti Alia. Jumpa lagi, saya Nur Fazliana. Jumpa lagi, saya Emilia. Saya Nur Nazura binti Muhammad Sani daripada Seksyen 10. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.